Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Sudahkah kamu dengar tentang isu kad pengenalan di Sabah yang tidak pernah habis? Isu lama yang kembali meletup. Baru-baru ini, Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal sekali lagi menjadi tumpuan. Bukan sebab pilihan raya tetapi sebab satu perkara yang cukup sensitif, yaitu isu dokumen pengenalan diri yang melibatkan warga tanpa kerakyatan jelas. Ramai yang marah, tetapi ramai juga yang sokong. Tapi apakah sebenarnya yang berlaku? Mari kita ulaskan isu ini bersama-sama dan kamu nilailah sendiri. Baiklah, jadi baru-baru ini waktu ditemui media di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu, Shafie Apdal tampil memberikan penjelasan pasal dakwaan yang kononnya dia menyokong individu tanpa dokumen sah untuk mendapatkan MyKad, MyPR dan juga MyKAS. Dan perkara ini berlaku semasa dia menjadi Ketua Menteri Sabah dari tahun 2018 hinggalah tahun 2020. Dia berkata sebagai pemimpin beliau tidak sampai hati ingin menolak apabila ada orang yang datang jauh-jauh dari kawasan pedalaman, contohnya dari Tongod, dari Pensiangan, semata-mata ingin meminta surat sokongan. Shafie Apdal mengatakan yang dia tidak tahu pun latar belakang individu yang datang minta bantuan itu. Dan dia tidak tahu sama ada mereka itu rakyat Sabah ataupun bukan. Tetapi sebagai manusia dan pemimpin, dia rasa tidak wajar untuk menolak permintaan bantuan itu macam itu sahaja. Jadi dia hanya berikan surat sokongan dan bukan surat kelulusan. Keputusan, katanya lagi, tetap berada di tangan Jabatan Pendaftaran Negara dan bukanlah melalui dia. Beliau juga berkata ramai rakyat Sabah sendiri, terutama yang duduk di kawasan luar bandar, memang tidak ada dokumen pengenalan sebab berbagai faktor. Ada yang tidak mampu ingin ke bandar untuk daftar anak-anak mereka di JPN, dan ada yang tidak tahu prosedur, dan ada juga yang memang tidak ada akses langsung kepada perkhidmatan kerajaan. Jadi semasa dia menjadi Ketua Menteri, dia memperkenalkan program pendaftaran bergerak. Kononnya ini adalah untuk membantu golongan-golongan ini. Tetapi sekarang, satu surat sokongan yang dia pernah keluarkan dahulu tersebar di media sosial. Dan surat itu digunakan sebagai bukti yang kononnya Shafie Apdal membantu warga asing ataupun individu yang tidak sah untuk mendapatkan IC. Maka bermulalah balik kontroversi besar. Dan adakah dia bantu atau sebenarnya buka jalan untuk manipulasi sistem? Shafie Apdal marah juga apabila orang politikkan isu ini. Dia kata dia bukan Menteri Dalam Negeri, dia tidak ada kuasa ingin keluarkan kad pengenalan pun. Katanya kalau dia tolak bantuan nanti orang kata dia sombong. Tapi bila dia bantu, dituduh pula cuba untuk membeli undi. Malah dia siap memberikan contoh. Katanya dia pun pernah tolong menguruskan penghantaran jenazah rakyat Sabah dari Kuala Lumpur balik ke kampung halaman. Dan dia menambah lagi, bukan boleh undi pun orang mati itu, katanya dengan sinis. Tetapi persoalannya sekarang, adakah ini semua benar-benar atas dasar kemanusiaan ataupun memang ada agenda tersembunyi? Sebab isu dokumentasi di Sabah ini bukanlah benda yang baru. Kalau kamu ingat, pada tahun 2014 dulu, kerajaan pernah tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI untuk menyiasat isu pemberian kad pengenalan kepada pendatang asing, yang pada waktu itu ia dikenali sebagai Project IC. Di dalam RCI itu ada pendedahan bahwa wujud sindiket yang memanipulasi sistem. Kononnya ada pegawai tertentu yang bantu warga asing untuk mendapatkan IC secara haram. Tujuannya memang tidak lain tidak bukan, itu semua hanyalah kepentingan politik.
Walaupun RCI tidak pernah kaitkan Syafie Apdal secara langsung, tetapi ramai percaya yang proyek IC ini bukan sekadar perkara yang terpencil, tetapi ianya adalah satu sistem yang wujud secara sistematik. Dan apabila surat sokongan pemimpin tinggi macam Syafie Apdal muncul, orang ramai pun menjadi risau. Adakah ini sambungan kepada proyek IC di dalam bentuk yang lebih licik, atas nama bantuan tetapi membuka ruang untuk memanipulasi sistem? Coba kamu semua bayangkan, kalau benarlah ada individu yang bukan warga negara dapat IC hasil daripada surat sokongan pemimpin, apakah yang akan jadi dengan hak rakyat tempatan Sabah? Macam mana ingin tahu siapakah yang betul-betul rakyat dan siapakah yang penyamar masuk dalam sistem? Syafie Apdal menjawab dia bukan ada kuasa luluskan. Tetapi dalam masa yang sama, surat sokongan daripada Ketua Menteri bukanlah benda yang kecil. Surat itu ada nilai politik, ada berat institusi. Bukannya macam surat daripada orang biasa, jadi memang boleh beri tekanan secara halus kepada agensi kerajaan seperti JPN. Dan persoalan yang lebih besar, kalau benarlah semua ini berlaku demi menolong rakyat, kenapa tidak ada sistem pengesahan yang lebih ketat di pejabat Ketua Menteri dulu? Boleh saja pun membuat tapisan ataupun menyemak latar belakang pemohon. Tetapi kalau semua surat diterima bulat-bulat, macam mana kita akan jamin atau macam mana kita mahu jamin yang tidak akan ada penyusupan di dalam sistem? Lagi satu yang buat rakyat Sabah resah adalah ramai anak-anak Sabah yang masih lagi tidak ada IC sampailah ke hari ini. Kita dengar cerita ada budak yang baru lahir di hospital kerajaan, ibu bapak warga negara, tetapi masih tidak ada MyKid, tidak ada MyCard sebab masalah birokrasi. Tetapi dalam masa yang sama, ada pula individu yang statusnya tidak jelas datang dengan surat sokongan dan mendapat pula dokumen dengan cepat. Adakah perkara ini logik ataupun tidak? Coba kamu berikan pandangan kamu semua. Dan kita juga kena jujur untuk bertanya, adakah wujud tekanan politik terhadap agensi kerajaan supaya luluskan permohonan tertentu atas dasar arahan tidak rasmi? Walaupun Syafie Apdal berkata yang dia tidak memberikan arahan, tetapi budaya politik Malaysia kadang-kadang bekerja macam tu. Arahan tidak perlu pun hitam putih, cukup sahaja dengan signal. Oleh itu, coba kamu semua fikir sejenak. Isu ini bukanlah sekadar Syafie Apdal sokong atau tidak sokong, tetapi ini adalah isu sistem, isu penguatkuasaan, isu ketirisan di dalam institusi. Kalau seorang pemimpin boleh mengeluarkan beribu surat sokongan tanpa semakan yang jelas, apakah jaminan kita yang sistem tidak akan dimanipulasi? Apa jaminan anak-anak Sabah yang tulen tidak akan terus terpinggir manakala rakyat segera pula menikmati hak yang sepatutnya bukan milik mereka? Dan kalau betullah ada pihak ingin menggunakan cara ini untuk memanipulasi undi dan juga kuasa politik di Sabah, persoalannya siapa yang patut bertanggung jawab? Kenapa tiada siasatan menyeluruh? Kenapa tiada sistem audit terhadap surat-surat sokongan yang dikeluarkan oleh mana-mana pemimpin? Ini semua adalah persoalan yang kita, rakyat Malaysia, patut tanya. Bukan untuk menjatuhkan mana-mana pemimpin, bukan, tetapi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sabah adalah benteng sempadan negara kita di timur. Kalau kita longgar di dalam isu dokumen dan kerakyatan di Sabah, percayalah, kesannya nanti akan dirasai seluruh negara. Oleh itu, apakah pendapat Anda semua tentang isu ini? Adakah Syafie Apdal seorang pemimpin berhati mulia yang hanya ingin membantu rakyat, atau seseorang yang terlalu longgar sehingga membuka ruang kepada manipulasi besar-besaran?
Jangan lupa untuk komen di bawah, ulaskan dan pandangan serta pendapat kamu semua di ruangan komen di bawah. Kita bincang dengan matang. Tetapi jangan sembunyi apa-apa. Kalau kamu rasa benda ini adalah penting, jadi tolong like dan share video ini. Sebab makin ramai orang tahu, makin besar tekanan untuk sistem ini diperbaiki. Baiklah, itu saja untuk video kali ini dari Currents VMY. Terima kasih sebab setia bersama-sama kami sampai habis. Dan kalau kamu suka perbincangan kritikal dan isu-isu semasa yang jarang dibincangkan secara terbuka, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan terus bongkar, bincang, dan persoalkan apa yang orang lain takut ingin sentuh. Oleh itu, jumpa lagi di dalam video yang seterusnya, dan ingat kawan-kawan, kebenaran kadang-kadang tidak selesa, tetapi wajib dan tetap perlu ditegakkan. Sekian saja, terima kasih semua.